Siapa pula ni? Geng, buat apa sini? Sorry lah, sejak 2 menjak ni aku busy sikit. Yelah, ada laptop baru kan, so aku memang banyak kerja work from home lah. So korang nak tahu laptop apa aku pakai? Jom aku tunjuk korang. Sekarang ni kita dah habis unboxing. So, laptop apa ni sebenarnya? Ini adalah Asus ProArt StudioBook 16. Dan sekarang ni aku nak cerita korang serba sedikit ciri-ciri yang ada dekat laptop ni. So, salah satu ciri-ciri dia yang menarik ialah skrin dia ialah 16 inci 4K OLED HDR dan aspect by ratio dia ialah 16:10 nano H. Dari segi prosesor, dia menggunakan AMD Ryzen 5000 series processor dan juga Nvidia RTX 3070 graphic card. Dan yang paling best, kat sini kalau korang tengok, kat sini dia ada Asus Dial. Ini adalah feature cadangan yang terbaru. Apa function ni? Korang kena tengok video ni sampai habis. Sekarang ni aku nak cerita dari segi display. Sebab laptop ni sebenarnya dihaskan untuk orang yang bekerja dalam bidang-bidang kreatif, macam videographer, video editor, graphic design, 3D design, macam-macam lah. So korang kena tahu, ini adalah laptop 16 inci pertama dunia yang ada OLED HDR bersama dengan Color Calibration Delta E. Dia ada juga 100% DCI P3 dan boleh sampai tahap 500 nits brightness, Pantone Validated Kalman Verified Color Accuracy, VEST Display HDR 500 True Black Certified, dan last kali Tafri Lens Certified Eye Care. So kat mana-mana orang yang suka banyak pakai laptop almost 24 hours a day, dia takkan rosakkan mata korang lah. Dan lagi satu, sebelum aku terlupa, aku dah mention ni pada awal video tadi, dia punya aspect ratio ialah 16:10 nano H dan dia menggunakan ultra slim bezel. Dari segi operating software, dari operating software dia, kalau korang perasan kat sini, dia memang agak kemas. Sebab kenapa tau? Sebab dia memakai operating software yang paling latest, iaitu Windows 11. Disekalikan dengan Ryzen 5000 series sebagai prosesornya, dan dari segi graphic cards dia pula menggunakan Nvidia Graphic RTX 3070. Dengan adanya SSD yang laju, disekalikan 64GB RAM. Yang aku punya version ni 64GB, yang paling latest aspect punya. Sebab Pocket Tech ni memang ambil yang paling tinggi-tinggi je. So dengan ada graphic card yang berkuasa tinggi, contohlah korang ni 3D designer ataupun graphic designer, korang boleh membuat kerja korang tanpa ada rasa tersekat, walaupun kerja heavy korang tu heavy load. Sebab kadang-kadang kita sebagai content creator, memang certain video 4K punya video ke ataupun ada 3D design korang kena buat, memang tak ada masalah sebab graphic card dia cukup power untuk tampung korang punya kerja. Tadi aku ada cakap pasal prosesor, tapi aku tak cakap lebih detail. So prosesor dia sebenarnya ialah AMD Ryzen 9 5900 HX dengan ada 8 core 16 thread. Bila ada prosesor yang kuat ni, korang boleh multitask macam-macam buat. Kalau korang buka lah sebanyak Google Chrome punya tab, dia still takkan lag. Korang buka, contoh korang buka Premiere Pro satu dengan Photoshop satu, tak ada masalah. So dia akan memudahkan kerja korang dari segi performance tu best dan laju, supaya tak adalah korang stress tiba-tiba tengah edit video, taklah lag lah. Korang boleh hantar kerja korang on time. Dengan adanya performance mode, dia boleh boost korang punya power tu daripada 75W hingga 95W untuk mendapatkan the best performance yang ada pada laptop ni. Korang mesti tertanya, apa fungsi function benda ni, dial ni? Ni adalah Asus Dial, di mana default dia, kalau kita pergi kat sini, dia ada sistem volume. Korang boleh adjust volume dia sini je, mudah saja. Dan lagi satu, sistem brightness. Asus Dial dia boleh buat macam-macam benda juga. Dia ada 70 fungsi untuk menggunakan Asus Dial ni, tapi fungsi-fungsi tu dia kena ada software-software yang tertentu lah untuk triggerkan fungsi tersebut. Salah satu fungsi Adobe yang orang selalu guna ialah Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom dan Adobe After Effects. Tapi kebiasaannya aku menggunakan Premiere Pro dan Photoshop untuk kerja aku. Jom kita tengok apa fungsi yang dia ada dekat aplikasi yang aku cakap tadi. Sekarang kita berada di Premiere Pro. Aku sekarang tengah edit video behind the scenes sebenarnya yang kita orang buat last Saturday. So macam tadi kat default setting dia, kalau kita tekan ni tadi, hanya ada volume system dengan, kalau kita pusing sikit, sistem brightness. Kalau kita tak buka app ni, kalau kita buka software ni,
Premiere Pro ni dia ada time axis adjustment. Okay, kita tekan sini. Okay, nampak tu dia akan bergerakkan kita punya time, kita punya sequence ni, time axis adjustment. So kita boleh adjust menggunakan ini, mudah. Dan selain itu, timeline zoom, kalau kita nak spreadkan kita punya timeline, nak tengok, okay, kita tengok kat sini. Okay, kecilkan, sekarang kita besarkan. Selain itu, audio height tracks. Okay, audio kita besarkan, expand dengan lagi kita punya audio. Dia ada bunyi sikit lah. Okay, ini dekat Premiere Pro. Okay, jom kita pergi dekat Photoshop pula. Okay, Photoshop dia ada brush group. Okay, di mana korang boleh pilih brush size, brush hardness, opacity dia dan macam-macam lagi. Okay, kita boleh buka pergi layer zoom. Kita nak zoom sikit kat muka donat ni, kat muka redor. Serius betul. Okay, sekejap kita Ctrl Z pula. Okay, kita zoom out sikit. So macam tu. Boleh undo history dengan kita boleh cycle through document lah kalau kita ada banyak. Okay, itu adalah kalau kita pakai Photoshop dengan Premiere Pro. Jangan risau kalau korang tak puas hati dengan diorang punya custom sini, korang boleh pergi, kalau kita minimize semua ni dulu. Kita akan pergi ke sini, Windows. Kita akan pergi ke Pro Art Creator Hub. Okay, kita nampak sini dia akan keluar Pro Art Creator Hub. Ok, sekarang kita dah berada di dashboard Pro Art Creator Hub. So, apa fungsi kat sini? Ok, sini dia korang boleh monitor macam-macam. Korang boleh monitor usage korang, temperature dan sebagai frekuensi, dan korang boleh tahulah apa grafik card yang korang pakai dan processor. Di belah sini pula korang boleh check fan profile. Ok, sekarang kita berada di standard mode. Ok, kita boleh pergi ke performance mode lah, dan pergi full speed pun boleh, ikut korang. Kalau korang dengar kipas dia lagi bising sebab kita berada di dalam full speed mode. Kita pergi balik standard. Di sini kita boleh tengok CPU load. Korang boleh tengok berapa banyak CPU korang pakai, berapa banyak memori telah pakai dengan berapa banyak SSD yang tengah tinggal. Okay, macam aku ada 1 tera SSD kat sini. Okay, dan sini ada juga color calibration dan work smart. Okay, work smart ni korang boleh add group mana-mana yang korang nak jadikan satu group supaya dia akan memudahkan kerja korang lah. Contoh korang letak Adobe Lightroom 1, Adobe Photoshop, korang boleh satukan sebanyak 8 app dalam satu group. Control setting. Okay, control setting tadi macam aku tunjuk tadi, software Premiere Pro dan Photoshop tadi. Kalau korang tak puas hati dengan dial yang ada di sini, korang tak puas hati dengan function dia, jangan risau, korang just pergi kat sini, pergi Photoshop contohlah, kita pergi ke Premiere Pro lah. Okay, kita tak nak time axis adjustment ni, kita boleh tukar dengan function lain. Okay, korang boleh customize mengikut cita rasa korang. Itulah function dia. So korang boleh customize lah kalau korang tak minat dengan dia punya default punya setting. Okay, laptop ni juga didatangkan dengan 3 touchpad. Biasa laptop biasa dia ada 2 je, tapi ni ada 3. Sebab apa? Sebab dia adalah sesuai untuk 3D designer, di mana kalau korang buat 3D work, korang boleh rotate menggunakan touchpad ni. Tengok kiri, kanan, atas, bawah, ikut korang lah kan. Dan lagi satu, dia juga support touchpad stylus, di mana kalau korang ada pad ni, korang boleh lukis ataupun tulis menggunakan touchpad ni. Okay, dari segi output dia ada USB 3.2 Gen, SD Express 7.0, audio jack HDMI 2.1, dia ada 2 USB-C 3.2 Gen, dan last sekali RG45 LAN. Dengan adanya HDMI 2.1, korang jangan risau kalau korang ada video yang file-file besar seperti 10K video content ke 4K ke. Aku sendiri pun tengok 4K pun tak mampu, tapi diorang ni boleh projectkan sehingga 10K resolution. Selain itu, SD Express 7.0 diorang claim adalah yang paling terpantas dan laju. Kalau korang cucuk SD card korang kat sini, korang boleh transfer data ataupun gambar video dengan laju dan tanpa ada masalah. Okay, dari segi quality audio dia pula, jangan risau sebab audio dia adalah daripada Harman Kardon. Okay, Harman Kardon kalau korang tahu, diorang memang buat the best audio punya sound lah. Okay, dari segi bass dengan dia punya high tu memang ngam lah bagi aku. Okay, sebab dia akan bagi korang feel ataupun experience yang luar biasa. So dengan ada Harman Kardon ni, dia boleh memudahkan kerja korang, membuatkan audio tu lagi sedap. Dan sebelum aku lupa, salah satu fungsi laptop yang memang menarik ialah dia ada fingerprint. Okay, dan lagi satu kat sini, korang perasan dia memang ada kamera. Dia memang kecil je. Okay, di mana korang boleh tutup kalau korang nak, dan korang slide je kalau korang nak buka, kalau korang ada video conference dan meeting dan sebagainya lah. Dan untuk color dia pula,
Okay, colour dia hanya ada satu colour je, iaitu Star Black. Okay, memang korang akan rasa feel matte lah. Memang akan rasa matte, smooth je. So kalau korang tengok sini pun, memang cantik babe. Di satu colour dia pun bagi aku sudah cukup. Okay, laptop ni dia ada dua variasi. Yang ada kat aku ni ialah H5600 dan lagi satu ialah H7600. So ini adalah perbezaan antara dua model tu. Okay, dari segi harga, harga dia bermula daripada RM9,999 sehinggalah RM11,999. Nak dapat kat mana, korang boleh dapat dekat Asus punya physical store dan berdekatan dengan orang, ataupun secara online. Bagi pendapat aku sebagai content creator, sebagai video editor dan videographer, bagi pendapat aku, berbala atau tidak, itu terpulang kepada wallet korang. Kalau aku ada banyak duit, aku akan beli satu, sebab dia prosesor dia AMD Ryzen 9 5 Gen dan menggunakan RTX 3070, which is bagi aku cukup untuk edit di mana-mana saja korang berada. Sebab dia laptop, memang korang boleh pergi mana, kafe mana, buat kerja kejap. Kalau korang travel jauh pun, outstation pun boleh buat kerja tanpa masalah. Sebab biasanya macam aku pakai laptop kat rumah, so every time aku nak edit, aku balik rumah. So kalau dengan adanya laptop ni, aku pergi mana-mana pun aku boleh still buat kerja secara pantas dan lancar, dan korang tak adalah nak marah-marah masa buat kerja. Itu saja daripada aku, Izzat Daniel. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Pocket. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.